kita nak tunggu bila lagi? Dan segala hormat persilakan Al-Fatihah Ustaz. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah bi'al. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurniaan yang taufik di sisi Allah SWT kita dapat bersama-sama pada malam ni. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi majlis, seluruh ahli dan kuasa pengurusi Surau An-Nur dan tuan-tuan imam, para bilal, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan sekalian. Alhamdulillah. Saya minta maaf lambat sikit daripada Putrajaya ni. Tuan-tuan maklum sajalah, saya ingat hari Sabtu ni dia taklah jam kan. Rupanya dekat sini ni dia tak kira waktu. Jadi alhamdulillah ala kulli hal dapat sampai juga. Dan sallallahu alaihi Muhammad, saya mai daripada Kedah kan. Tapi tuan-tuan jangan risau. Madrasah saya ni dia duduk di selatan dekat dengan Parit Buntang. Pun begitu, tuan-tuan kena risau. Pasal sebelum PKPD dia pada keluar dah ramai-ramai daripada Lostang kan. Tak nak. Bagi tahu kata pukul 12 malam ni PKPD. Dia apa peki-peki marah tuan-tuan, sebelum pukul 12 tu dah semua hijrah ramai-ramai keluar. Jam jalan. Ni. Jadi subhanallah, walaupun PKPD yang mana berbaki saja duduk kat dalam tu, yang lain duduk kat luar, kita tak tahu dekat mana. Jadi sebab tu tuan-tuan kena ikut SOP. Jagalah SOP nak macam mana? Kita kena jaga apa dia punya apa tu, physical distancing. Kemudian tak apalah, tak salam pun tak apalah tuan-tuan. Sabar-sabar apilah Ustaz. Tuan-tuan senyum sudahlah senyum. Tapi tuan-tuan senyum pun saya tak nampak. Saya tak tahu tuan-tuan senyum kan, marah ke apa. Okeylah tuan-tuan, sabar ya, dapat macam mana kan. Kita yang paling penting ialah selain pada kita ikhtiar, kita doa.
Tuan-tuan, 3 doa tadi yang saya baca tu tuan-tuan tolong hafal elok, tuan-tuan amalkan pagi, petang. Pagi lepas subuh sekali, lepas asar sekali, tuan-tuan, lepas subuh sekali, lepas asar sekali. Itulah di antara senjata yang kita boleh ikhtiarkan. Selain daripada kita ikhtiar, jaga SOP kita. Salih alaihi wasallam, tuan-tuan bawa sejadah. Saya nak pesan kat tuan-tuan sebelum nak masuk tajuk kita ni. Nak pesan tuan-tuan tolong buat beberapa perkara ni waktu kita duduk dalam situasi macam ni. Yang pertama, tuan-tuan banyakkan doa. Banyakkan doa. Doa kita yang tadi 3 tadi ni. Yang pertama, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang ni doa Nabi SAW ajar dekat kita. Hari itu Allah jauh musibah. Hari itu Allah akan jauhkan kita daripada musibah pada hari tersebut. Kalau kita baca, bahkan kalau Allah nak timpakan musibah untuk dia, pada hari tersebut Allah akan lupakan dia dengan doa tu. Dia lupa. Tuan-tuan, tolong pastikan tiap-tiap hari kita amalkan doa ni. Pagi-pagi lepas subuh dengan lepas asar. 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang kedua, doa ni, doa Allah jauhkan kita daripada musibah. Dalam riwayat cerita tentang dia jauhkan daripada sengatan binatang berbisa. Maksud sesuai lah dengan virus, dengan apa ni. Bahkan kalau kita pergi satu-satu tempat yang kita tak tahu tempat tu ada apa tersembunyi dekat dia, kita tak tahu ni, duduk kat dalam ni kita tak tahu, kita tak kenal kan. Sallallahu alaihi wasallam kan, masalah sekarang ni ialah COVID-19 kita ni, dia yang tak ada simptom itu lebih banyak lagi daripada yang ada simptom. Tidak ni. Kalau kita ingat-ingat, tonton ramai-ramai dengan kita ni, entah ramai lagi yang kena tapi dia tak tahu kata dia kena. Sebab dia tak ada simptom. Yang ada simptom pergi cek, tengok-tengok kena. Lepas tu cek lah kawan-kawan dia, adik-beradik dia, apa yang mana dekat-dekat dengan dia. Lepas tu baru reveal orang-orang yang tak ada simptom pun kena sekali. Itu yang kita takut tu. Di sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang ketiga, tuan-tuan baca doa Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, jauhlah aku dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit berbahaya yang lain. Ini tuan-tuan 3 doa yang tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Selain daripada tu, tuan-tuan banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, banyakkan bertasbih, banyakkan bersedekah. Ini di antara amalan. Yang keduanya, tuan-tuan, yang pertama doa, yang keduanya tuan-tuan ikut SOP. SOP ni kita pun bukan seronok tuan-tuan sembahyang jarak-jarak macam ni. Kan tak best, tak feel dia tak ada. Dia biasa sembahyang rapat-rapat. Sembahyang jarak-jarak ni kita mesti tak syok. Rasa macam tak best. Tapi inilah setakat yang mampu. Ini pun okey, kita boleh sembahyang lagi. Dulu 3 bulan kita tak sembahyang. Kan? Bukan tak sembahyang. 3 bulan tak sembahyang kat masjid. Ni surau ni tutup lah. Tutup kan? Tutup 3 bulan tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada orang komplain lah apa, bagilah pergi sembahyang jarak-jarak pun tak apa. Bila orang buka untuk sembahyang jarak-jarak, dia komplain pula. Pasal apa tak boleh ni langgar sunnah. Sabar dah, kita sabar sebab yang benda-benda ini penjarakan fizikal apa semua ni orang-orang yang arif tentang dia dah buat dah depa punya kajian depa yang tunjuk kata virus ni dia tak akan boleh pi distance dalam 1 meter. Kalau dia bersin pun dia tak akan sampai 1 meter untuk sampai kepada orang sana. So dia akan jadi adalah peluang-peluang untuk selamat tu ada lagi. Walau taklah 100%, tapi lebih okey lah, dia taklah macam direct infect. Jadi tuan-tuan, kita ikut je. Maka yang pertama, tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tak mana-mana, tuan-tuan biasakan kita basuh tangan. Cuci tangan, basuh. Kalau jangan duk biasa pakai sangat hand sanitizer tu. Kita banyak-banyak pakai pun tak pernah bagus sangat kan. Biasakan basuh tangan dengan sabun. Kalau tak ada sabun, baru pakai hand sanitizer tu. Terbiasa sangat lama-lama. Saya pun sampai lama-lama dia dikatai kat tapak tangan. Saya nak simpan bagi sabun. Yang keduanya, tuan-tuan, bila tuan-tuan pergi dekat mana-mana, masuk masjid ke, tuan-tuan pergi shopping kompleks ke, atau masuk restoran, tuan-tuan tulis nama. Tulis nama tu tulis betul-betul. Ada kita ni, tuan-tuan, Allah, dia panggil apa? Ketegak tak boleh bincang. Tahu ketegak? Ketegak ni orang sini juga buat. Degil tak boleh bincang, tuan-tuan.
Orang kata duduk diam-diam, tak mau duduk diam-diam, keluar apa habis, merebak habis tuan-tuan. Siwa gangga mana semua keluar. Betul tuan-tuan? Kalau duduk diam-diam tu, taklah nak sampai jadi macam ni. Susah nak macam ni. Tuan-tuan tulis nama betul-betul. Tulis nama elok-elok. Ada yang tulis Batman pun dah. Perangai dia Batman dia tulis. Tulis Superman, Batman. Ada orang pesan kat saya, Ustaz, saya duduk sembang gitu, Ustaz. Saya kata, saya ni nombor telefon saya dah selerak mata. Ni pun nak, tuan-tuan tahu nak, mesej saya pernah cecah 10,000. Tuan-tuan jangan, kalau tuan-tuan Ustaz mana, orang minta tuan jangan saya beli bagi tuan. Kesian kat dia. Kita kadang-kadang mana bagi setengah orang dia tak kerti consider tuan. Pukul 12 malam dia telefon, pukul 2 pagi dia telefon, dia mesej kod dah. Kalau kita tak jawab mesej dia marah, dia screenshot tu letak dalam Facebook. Inilah Ustaz. Padahal ada 10,000 mesej tak tengok kan. Mana subhanallah. Saya muslimat boleh dengar kan saya cakap apa belakang kan. Dan bunyi kuat tu kipas ni, macam sejuk bagus kan. Jadi Nama Ustaz Syahmat tulis, dia kata, saya kata banyak nombor telefon sepak mata. Dia kata, Ustaz tak apa, Ustaz tipu-tipu yang nombor. Ustaz tulislah kat situ, tulis nombor hujung tu salah sikit ke apa kan. Orang bukan saja-saja suruh tulis. Orang tulis tu supaya dia orang yang berkenaan akan tahu siapa yang main waktu tu. Takdir kata na'udzubillah min dzalik lah. Tiba-tiba orang yang terkenal dengan virus tu, dia main tempat kita, dia main tempat tu, dan orang boleh trace balik siapa yang ada kat situ hari tu. Boleh nak check. Tidak ni nak sekat tu. Tuan, sakit COVID-19 ni. Saya pernah tanya orang yang saya duduk baca pengalaman orang yang kena. Kalau tak ada simptom tak apa. Kalau simptom dia rasa macam susah nafas tak boleh. Lidah rasa tak rasa apa. Macam cerita sakit. Bukan cerita kena COVID tu sakit. Kena test tu pun sakit dah. Siapa-siapa biasa kena test? Ada yang test. Cucuk kat hidung tu 2 hari berdengung kan. Kena teng sekali 2 hari sakit kat kepala. Tak maulah serik saya. Dah saya. Jadi tulis bagi betul-betul. Tulis nombor telefon, tulis nama apa semua. Tulis bagi elok supaya kalau apa-apa orang senang trace kita. Yang berikutnya tuan-tuan pergi masjid, tuan-tuan bawa sejadah sendiri. Di mana tuan bawa sejadah? Sejadah pula saya nak pesan, bawa sejadah. Saya pernah pergi satu masjid tu, dia boleh bawa sejadah yang saiz, yang normal saiz, nama biasa. Kadang-kadang kita bawa sejadah kecil kan. Sejadah kecil tuan, dia hanya cover dekat ni kita je. Tapi dia tak cover tangan kita. Kalau tempat tu ada orang sembahyang kat tepi tu, tuan-tuan, dia tak muka dia kat situ. Saya kalau saya pergi, saya tak bawa sejadah tuan-tuan. Saya sembahyang tempat orang tanda X. Sebab orang tak pergi sembahyang, tentulah saya sembahyang. Sebab apa? Sebab tahu tentu orang tak sembahyang, sebelah tu orang sembahyang. Habis tu saya tanya orang, saya bagi tahu, saya sembahyang kat tanda X tu. Depa berkata apa? Saya pun sembahyang tu kat Ustaz. Habis semua orang serupa je ada. So, kita tak tahu. Jadi kita tak tahu siapa sujud sebelum tu. Mungkin dia sujud tempat kita tak tempat tangan tu. Maka yang paling baik kita bawa sejadah kita yang besar tu, supaya kita tak tangan kita tak muka ke apa sebagainya, tak terkena dengan orang yang sebelum yang sembahyang sebelum daripada kita tak tahu siapa dia, yang kita tak tahu dia bawa virus ataupun tidak. Faham ni? Itu pesanan khidmat masyarakat. Bukan tajuk tu. Tajuk yang kita nak bincang pada hari ini ialah satu amalan yang amalan ni Allah cerita dalam Al-Quran, dia menyesal kalau dia tak buat waktu dia mati. Sesuai dengan tajuk kita ni. Tajuk kita ni cerita nak tunggu bila lagi kan? Lebih kurang gitu kan? Nak tunggu bila lagi nak buat tu? Nak tunggu sampai mati. Tuan-tuan, waktu mati ada 3 waktu yang orang tu menyesal sangat-sangat. Bila orang tu dah mati, 3 waktu dia menyesal dan dia minta untuk balik ke dunia. Yang pertama, waktu dia nak mati, waktu dia berhadapan dengan sakaratul maut. Waktu dia berhadapan dengan sakaratul maut tu, malaikat mai kat dia tu, dia minta apa? Minta patah balik ke dunia. Dia nak buat satu amalan. Waktu duduk dibaringkan dia dalam kubur, waktu tu pun dia minta nak balik ke dunia. Dan yang ketiga, waktu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
diperlihatkan kepada dia neraka syurga di depan mata dia. Ada naik hitam, bunyi ngawan neraka yang dahsyat. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam, minta balik juga. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farja'na na'mal salihan inna muqim. Tu minta balik lah. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, dia rasa sallallahu alaihi wasallam, mereka tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan mereka. Lalu mereka berkata, aduh celaka kami hari ini. Tapi kan tunduk mereka di hadapan Tuhan mereka. Kata ulama, tunduk malu, tunduk menyesal. Dia minta apa? Wahai Tuhan kami dah nampak dah apa yang ada di depan mata kami. Dosa kami buat dulu, api neraka menjulang pagi kami nampak dah. Dan kami dengar dah bunyi api neraka yang dahsyat, bunyi dosa-dosa kami. Farja'na na'mal salihan, hantar kami balik ke dunia, kami nak buat amal soleh. Hari ini kami yakin dah, inna muqinun, hari ini kami yakin. Dan jangan sampai waktu tu baru nak buat. Waktu tu bukan cerita orang yang tak buat baik, bukan cerita ahli maksiat menyesal. Orang yang buat amal pun menyesal waktu tu. Ni kita ni kat depan ni, yang jenis kaki main masjid ni, yang semayang sunat insya-Allah buat ni, yang semayang jemaah insya-Allah buat ni. Kita ni pun waktu duduk depan malaikat maut pun menyesal. Menyesal, berasa aku tak cukup, aku buat tak banyak mana pun hari tu. Tak banyak mana pun tu. Kita rasa macam ni, penat sangat ni, macam Allah banyak sangat kita buat. Tapi mai waktu tu kita rasa macam aku buat tak banyak mana pun ni. Tak banyak mana pun. Menyesal? Menyesal. Bukan cerita orang tak buat amal. Orang buat amal pun akan menyesal. Dan salah satu amal yang Allah sebut specifically menyesal, sedekah. Sedekah. Allah tak cerita sembahyang tahajud. Allah tak cerita orang yang berhadapan dengan malaikat maut nak minta untuk sembahyang berjemaah, nak puasa sunat, nak bangun qiyamul lail tahajud. Tak. Satu je. Allah kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah kata apa? Dan belanjakanlah ataupun dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka pada ketika itu, pada malaikat maut, pada ketika ajal maut sampai dekat dia, dia kata apa? Dia akan merayu dengan katanya, sallallahu ala sayyidina Muhammad, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajalku. Lambatkan sikit aja kedatangan ajalku ke suatu masa yang sedikit je lagi. Minta sikit aja lagi. Lalu salli ala sayyidina Muhammad, supaya apa ni? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula menjadi daripada orang-orang yang saleh. Sedekah waktu nak mati. Yang kedua, waktu matahari naik sebelah berdebaran pun minta nak sedekah. Waktu matahari naik sebelah barat ni tuan-tuan, waktu tu dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang dia nak buat amal Allah tak pandang lah. Dia nak minta ampun pada Allah, Allah tak ampun dah dosa dia. Bila matahari naik sebelah barat, tuan-tuan mai semayang subuh hari tu, tuan-tuan tengok matahari tak naik belah ni. Betul matahari naik belah ni. Mana matahari naik belah ni, matahari naik belah tu. Tuan-tuan ni faham ke saya cakap apa ni? Macam tak faham ni, macam serius masing-masing semua ni. Macam dia senyum sikit. Matahari naik belah mana? Turun belah ni. Tapi hari tu tuan-tuan tengok main semayang ni, matahari naik belah depan ni.
Baik. Kita semayang-semayang subuh semua, keluar-keluar tengok, lain macam hari ni. Macam siapa? Tengok cahaya main belah ni. Matahari naik sebelah barat. Main naik sebelah barat hari tu tak ada. Orang nak taubat tak terima. Orang baru nak beriman, Allah tak terima dah imannya. Orang yang baru nak buat amal, Allah tak terima dah amalnya hari tu. Tapi Allah bagi tanda dulu sebelum matahari naik sebelah barat supaya kita buat persediaan. Ni malam ni surah An-Nur dapat ilmu ni. Kalau jadi benda ni tahu dah lagi 2 hari ataupun 3 hari matahari naik sebelah barat. Apa tanda dia? Tanda dia malam yang panjang. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, cerita akhir zaman, tuan-tuan, akan berlaku 2 atau 3 malam yang panjang sebelum matahari naik sebelah barat. Nah, di 2-3 kalau main pagi tu dia gelap, dia tak siang-siang. Sampai pukul 9, pukul 10 duk gelap lagi. Gelap ni bukan gelap macam nak hujan ke, gelap sungguh macam malam. Bahkan dalam riwayat sebut seolah bintang-bintang dijauhkan pada hari tersebut. Gelap ni dia bersalih alaihi Muhammad di gelapnya lain macam 2 malam. Satu riwayat sebut 2 malam, satu riwayat sebut 3 malam. Tuan-tuan, Allah bersalih alaihi Muhammad. Lepas pada gelap yang panjang tu baru nampak cahaya matahari ni sikit. Oh, seronoklah matahari naik dah. Tengok naik tu belah ni. Naik belah ni. Waktu semua orang kecoh. Nabi cerita kata Ibn Mas'ud, semua orang dah kecoh tu. Semua pekat menangis, takut. Habislah Rasulullah matahari ni. Dia umpama orang yang berhadapan dengan kematian. Sebab lepas tu tak ada bincang dah. Kalau dia elok dah lepas tu. Tak boleh nak berbetul dah. Dia hidup. Dia nak buat baik tapi baik tak terima dah. Dia nak buat amal. Nak pergi semayang, nak tutup aurat, nak pakai tudung. Tak ada lah, tak kira dah. Dosa banyak lah, nak minta ampun, ya Allah, ampun dosa aku. Tak terima dah. Tak ada lah. Tak boleh bayang dah macam mana seksanya dia waktu tu. Perasaannya. Sebab dia tahu dah Allah tak pandang dah dia waktu tu. Macam orang mati ya. Orang mati cabut nyawa dah, habis. Allah nak patah balik buat apa amal, Allah nak sembahyang sunat Allah. Lepas tu ulama sebut, kamu tengok kat kubur tu, tengok kubur tu, berapa ramai ahli kubur tu, orang dalam kubur tu yang nak minta keluar untuk buat satu tasbih aja, subhanallah ya. Berapa ramai orang dalam kubur tu minta, ya Allah nak buat satu, nak sebut subhanallah sekali ya. Kalau subhanallah tu dapat mengampunkan dosa, tak boleh dah. Dia nak minta buat, ya Allah bagi aku buat 1 rakaat je sembahyang, keluar ke dunia buat 1 rakaat je sembahyang. Tuan-tuan, waktu tu dalam riwayat cerita apa dia buat? Orang-orang ni, orang yang tengok matahari naik sebelah barat ni, apa dia buat? Dia himpunkan seluruh harta dia, kemudian dia pergi hantar dekat orang miskin. Dia buat apa? Sedekah. Dia ambil harta dia semua, dia bawa pergi dekat orang miskin. Dia kata, nak aku sedekahkan seluruh hartaku untuk kamu. Tahu tak orang tu jawab apa? Alangkah baiknya kalau kamu datang semalam Alangkah baiknya kalau kamu datang semalam Nak cerita dalam bab sedekah, jangan takut. Tidak takut apa dengan sedekah. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sedekah ni dia daripada perkataan sadaqah. Sedekah apa? As-siddiq. Apa dia? Benar, yang benar. Yang benar. Sebab sedekah membenarkan iman kita. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad, sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Tuan-tuan mungkin duk dengar selalu dah orang cerita sedekah. Macam mana cerita sedekah. Saya main cerita sedekah ni bukan sebab nak minta duit apa-apa, tuan. Cerita tuan. Ustaz tu saya mesti nak buat kutipan wakaf lepas. Tuan-tuan, saya duduk pegang tajuk ni lah, kita duduk main on the way nak main tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kata tajuk dia tunggu apa lagi? Tunggu nak sampai bila nak tunggu apa? Lebih kurang itulah. Lepas tu dia pegang nak cakap apa? Tadi apa dekat madu saya. Cakap apa? Tajuk apa? Teringat ayat ni. Teringat apa? Teringat ayat ni yang orang yang menyesal waktu mati dia minta balik pergi ke dunia untuk sedekah.
Tuan-tuan, ini bukan plan ni cerita nak main rancang-rancang bisa sedekah dah. Sebab salah satu daripada perkara yang orang sangat menyesal yang dia tak buat waktu hidup di dunia ialah sedekah. Sedekah. Kita ni pasal apa kita tak mampu untuk sedekah? Pasal apa kita sayang sangat duit untuk kita sedekah? Pasal apa? Pasal apa kita sayang sangat duit kita untuk kita keluar untuk sedekah? Pasal apa? Pasal apa? Pasal kita rasa bila kita sedekah duit kita kurang. Tidak? Tuan-tuan bawa berapa ringgit hari ni? Tuan-tuan ni faham ke saya cakap apa ni? Bawa berapa ringgit dalam poket? 10 ringgit. Kan tak bawa duit langsung ramai. Astagfirullahaladzim. Main masjid bawa duit sikit. Dalam 3 bulan tak ada duit masjid ni. PKP tu mana ada pendapatan kan? Bawa 10 ringgit dalam poket. Bawa 10 ringgit dalam poket. Kalau sagi tabung lalu, bukan sagi dah lalu dah tadi ni. Silap tabung lalu awal sangat. Sagi dekat habis baru lalu. Sagi lalu saya geram pula. Tuan-tuan, kita bawa 10 ringgit dalam poket, kita masukkan 10 ringgit dalam tabung tu, kita balik sagi tinggal berapa ringgit? Tak ada ringgit dah. Yang kita tahu duit kita tadi ada 10 ringgit. Bila kita sedekah, kita tak ada duit. Itu yang kita faham. Betul tak? Tuan-tuan ada duit 1000 dalam akaun lah ni. Tiba-tiba ada madrasah mana minta duit ke apa, kita nak buat kutip wakaf. Tuan-tuan pi withdraw 100 ringgit. Tuan-tuan pi bagi dekat wakaf. Tuan-tuan sedekahkan. Tuan-tuan tengok dalam akaun tinggal berapa tu? Tinggal 900. Dan itulah yang kita duk nampak dalam kita bersedekah. Kita duk nampak bila kita sedekah duit kita makin kurang. Bila kita bagi duit kita makin habis. Sedangkan Allah kata, Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Tuan-tuan nak percaya yang Nabi kata ke? Ataupun tuan-tuan nak percaya yang tuan-tuan nampak? Faham tak? Kita cakap mulut percaya yang Nabi nampak, tapi kita duk pegang yang kita ya, kita duk kata kami percaya yang Nabi kata, tapi kita duk pegang yang kita nampak. Sebab tu masih sayang nak bergelak duit. Yang kedua, tahu pasal apa sayang nak bergelak duit ni? Pasal kita berasa susahnya kita nak dapat duit. Ingat senang kan nak dapat duit? Kita punya kerja siang malam, berapa lama kita duk ikhtiar nak dapat, tambah-tambah orang yang meniaga. Waktu-waktu PKP ni bukan senang tuan-tuan. Janganlah meniaga tuan-tuan kena tutup, buka burger pun kena tutup tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nah, tambah-tambah saya tengoklah ni banyak anak-anak kita yang buat Grab food lah, yang buat apa ni, Food Panda lah, apa semua. Dia ni Salih sama bungkus seat apa. Pasal apa? Tuan-tuan tengok banyak tu. Maksud kata apa? Maksud macam dah kerja tu dah macam tak susah nak dapat kerja. Dan inilah cara-cara untuk dapat duit yang baguslah, kita respect dia macam tak ada alasan untuk tak ada kerja lagi. Tapi nak cerita orang susah, orang tak ada duit. Sahabat-sahabat kita duduk yang duduk di Johor, yang kerja kat Singapura, berapa ramai kena berhenti menandak lah. Yang berhenti sana. Oh, kawan-kawan saya duduk kerja dekat apa ni, media TV. Berapa ramai tu dah kena berhenti baru ni. Ramai tu kena berhenti. Kau boleh bayang tak? Umur 40 tahun, umur 50 tahun. Umur 40. Kita umur 40 tuan-tuan, ada hutang lagi. Umur 45 ada hutang lagi. Hutang kereta, hutang rumah. Kena berhenti kerja. Tuan-tuan nak kerja mana? Umur 45 nak minta kerja, siapa nak pergi? Umur 50 nak minta kerja, mana nak, siapa nak pergi? Tidak ni. Saya cuma tak. Allah Rabbi, kesian lah. Susahnya kita nak dapat duit tu. Sebab tu sayangnya kita nak bagi. Allah sebut dalam Quran, semua ni atas kebijaksanaan aku. Allah sebut tentang istidraj. Dengan harta dia kata apa? Ni aku dapat duit ni atas kebijaksanaan aku, atas usahaku. Tu yang aku dapat. Dia lupa yang dia dapat tu sebenarnya Allah yang bagi. Faham tak? Kalau cerita disebabkan kita ni cerdik, bijak, yang kita ada lah ni, duit kita yang dekat bank tu banyak tu, yang dengan kerja yang kita ada ni, disebabkan bijaknya kita waktu kita study dulu. Tuan-tuan, ada orang lagi bijak pada kita, kerja pun tak ada lagi. Betul kan? Kita ni tuan-tuan lah cukup-cukup makan lah.
SPM pun cukup-cukup makan dulu ni. Ya tak? Grade 2 dulu. Yang grade 3 apa tak? Apa ni pangkat 3 apa? Zaman tu. Nak saya zaman. Yang tak masuk kolej pun dah. Habis SPM, start motor EF5 MKL. Saya kerja. Ni saya semak zaman kita dulu. Lepas tu pergi sewa rumah apa duk. Ni jadi kita lah ni. Ada anak, ada isteri, ada rumah apa semua duk apartmen macam ni. Cukup kita. Masa zaman ada kawan kita bukan setakat habis SPM, waktu SPM tu skor kat kelas. Habis tu sambung mengaji di universiti tuan. Kan kita ada kerja tuan, gaji dapat 5,000 6,000 ada dekat kita ni. Cerdik sikit, niaga apa semua sikit dapat kadang-kadang sampai 10,000. Tuan, kawan kita tu yang mengaji tinggi lebih daripada kita tuan, ni duduk rumah kerja tak ada. Ni penganggur kehormat. Nak cerita bukan sebab kamu cerdik kamu dapat apa yang kamu dapat. Bukan sebab usaha. Ada orang ikhtiar kerja rajin, pak sangat rajin tapi tak ada kerja. Sangat rajin tapi gaji sikit. Ada orang yang kerja sikit-sikit Allah bagi kepada rezeki banyak. Bukan sebab cerdik kamu dapat apa yang kamu dapat. Bukan sebab usaha semata kamu dapat apa yang kamu dapat. Tetapi semuanya daripada Allah. Bukan dengan maksud kita meninggalkan usaha. Dah, ikhtiar wajib ada, tapi hasil balik pada Allah. Faham tak? Tapi kita duk merasa macam ni atas usahaku, ni pasal aku lah yang buat ni, aku yang aku dapat apa yang aku dapat ni. Maka itulah yang menyebabkan dia sangat sayang apa yang dia ada untuk dia sedekahkan. Dia terlupa bahawa ada satu bahagian daripada rezeki dia tu milik orang lain. Satu bahagian, satu portion daripada apa yang dia ada tu milik orang lain. Untuk ada orang yang ada bahagian orang yang dia kena bagi. Tuan-tuan takut apa dengan sedekah? Tuan-tuan takut apa dengan sedekah? Tuan-tuan kata kalau saya sedekah duit saya kurang. Siapa kata duit tuan-tuan kurang? Melainkan Tuhan sendiri yang kata duit tuan-tuan kurang. Allah tak kata duit tuan-tuan kurang. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Allah kata Allah akan gantikan harta orang sedekah. Tuan-tuan nak pegang kata Allah ke? Tuan-tuan nak pegang kata Nabi ke? Tuan-tuan nak pegang apa yang tuan-tuan kata? Tang ni lah dia main satu benda nama iman. Benar Nabi kata apa? Sadaqatu burhanun. Sedekah ini bukti. Bukti apa? Bukti iman. Hanya orang beriman saja yang mampu untuk sedekah. Orang tak beriman, orang yang tak sempurna iman, orang yang goyah iman dia, ya dia bersedekah, tetapi dia sedekahnya orang bakhil, kata ulama. Dia sedekah tapi dia bakhil. Bakhil lagu mana? Apa tanda orang sedekah tu orang bakhil? Orang sedekah orang bakhil ini mengira-ngira apa yang dia sedekahkan. Dikira. Bulan tak bulan poket satu RM10 apa ni nak bagi sedekah. RM1 masuk tabung lagi. Kira. Faham tak? Kata isteri dia kata apa? Habis surah ada kuliah bulan ni. Mai RM1 nak bulan tabung. Minta kat isteri dia. Isteri dia menteri kewangan. Isteri dia menteri kewangan. Saya pun macam tu kan. Saya yang manage duit saya adalah isteri saya. Ya? Saya bagi tugas-tugas masing-masing. Saya tanya lah akaun saya tak tahu akaun saya ada duit macam mana, saya tak tahu. Yang duduk pergi kuliah, duduk pergi ceramah tu tumbuh besar, jangan tengok sampul, ambil je. Orang bagi ambil, orang tak bagi masuk kereta balik lah. Buat tak tahu sudah minta. Kalau orang bagi tu rezeki lah, ambil lah kan. Orang bagi tak kata orang ambil. Faham ni? Kalau tuan-tuan tak bagi, saya tunggu. Dah lah. Saya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak panggil saya, kalau tuan-tuan terlupa bagi, lepas tu lagi dia telefon, Ustaz, minta maaf Ustaz, terlupa saya nak bagi Ustaz tadi kat Ustaz tu. Tak apa, Ustaz minta nombor akaun Ustaz, jangan harap saya bagi. Mesti akan bagi. Kalau tuan nak bagi kau, tuan carilah siapa-siapa kenal, siapa-siapa bantu saya. Dia akan bagi. Saya tak akan bagi. Malulah tuan-tuan. Malu lah. Ustaz nak bayar berapa Ustaz? Jangan tanya saya. Memang saya takkan tahu, saya pun tak tahu bagi berapa, saya tak tahu.
Dan nak didik, nak ajak diri tu pi ngajak bukan pasal tu. Saya kira orang bagi sikit lagi, tak mau main dah. Saya kira orang bagi lebih lagi nak main pula. Bila dah panggil saya pula tu. Pi pasal dia tak susah nak jaga hati. Jadi dalam bab account ke bab apa saya bagi seorang isteri saya untuk manage tu. Dalam bab jadual saya pukul habis pula, saya bagi isteri saya yang lain pula. Itu kelebihannya ada. Seorang lagi urus bagian rumah tangga, bagian apa, bagian anak apa semua sekolah. Seorang bagian kawan, seorang jaga bagian. Itulah tugas-tugas masing-masing lagi. Senang aja. Saya tak tahu berapa jumlah, saya tak tahu. Jadi dalam bab-bab sedekah dia pun saya dihabaq dia. Ni ada satu ni nak buat kutipan apa semua. Lepas tu dia transfer lah. Orang tolong transfer kita tak masalah kan. Kalau kita transfer mula-mula tekan 100, delete bawah 50. Mula tekan dah 100 tu betul. Dia buat online banking kan. Tutup 100. Rasa macam banyak pula, delete balik 50. Itu lagi tu. Tuan-tuan Salih Selamat, dia nak pergi masjid, dia minta Salih Selamat, apa ni, main duit sikit nak masuk duit dalam tabung lagi. Abang nak apa? RM1 dah dalam tabung. Budak-budak kali pegang duit banyak-banyak. Bumbul lah. Poket kiri kanan aku ni, poket baju Melayu kan, bos RM1 poket ni. Lepas tu saya kata apa, lalang pergi surau tu, saya pergi balik singgah dekat supermarket tu nak ambil ni RM50 ni, abang beli senarai barang ni. Dia pun bola senarai barang satu tu. Kan zaman PKP hari tu kita ada pergi shopping kan. Dia ada siap tulis kat bawah tu, PS jangan duk jeli nak dorong orang. Bawah tu ada lagi tu. Dia pergi senarai tu. Allah tuan-tuan Syimat. Kalau jatuh lah, hilang senarai tu, tuan-tuan tak boleh rumah. Takut tu. Ni subhanallah. Bagi RM50, bagi senarai masuk dalam poket belah ni. Poket belah ni RM1, poket ni RM50. Kan? Tabung lalu. Waktu tengah duk khusyuk, ustaz duk cerita tu khusyuk, tabung lalu pada dia pun seluk poket, dia masuk. Nampak jam biru kan tu. Sagi balik-balik singgah kedai. Singgah kedai pergi ambil lah senarai barang-barang, pergi kat kaunter nak bayar. Seluk-seluk poket RM1. Tadi tersilap buah dalam tabung tadi buah RM50 tu. Kan ada poket sebelah imam. Dia seluk-seluk poket dia, Allah RM1. Allah, masuk dalam tabung tadi. Tahu dia buat apa? Dia istighfar. Astaghfirullahalazim. Dia boleh istighfar. Astaghfirullahalazim. Ya Allah. Tu bila hang duk surau lagi tak? Siapa? Silap dia masuk dalam tabung tu. Hang lebih korek tengok ada RM50 tu dia apa tu? Tak ada orang lain dah bagi RM50. Tuan-tuan, nak cerita kita ni macam tu punya berkira dengan sedekah ni. Sekarang tuan-tuan agak-agak dengan termasuk RM50 tu, tuan-tuan gamak nak telefon balik. RM50. Kita apalah Ustaz bebek 100 1,000. Kawan saya dulu sembang baru ni, kita dulu kan ada note 1,000 tau, note 1,000 sekeping kan. Ada note 1,000 sekeping. Dia pergi makan kenduri, dia baru pergi bank, tuan-tuan, bawa keluar RM5,000, 5 keping note 1,000 tu masuk dalam sampul. Saya nak bagi gaji ke apa, saya tak ingat ni. Lepas tu nak pergi singgah makan kenduri, bubur RM10. RM10. Seluk tuan-tuan betul-betul bagi yang RM5,000. Suruh bagi RM5,000 tu. Lepas tu dia bagi RM50 tu masa macam banyak pergi makan kenduri bagi RM50 tu, tapi kira banyak tu. Dia bagi tuan rumah tu boleh pergi buka, tuan-tuan. Dia dah habis semua, dia tu nak makan lagi ni. Tuan rumah tu tak masuk dalam apa semua, buka. Dia pergi jumpa tuan tu, dia kata, ni betul-betul bagi sedekah kat saya banyak tu. Betul lah, banyak tu lah. Dia ingat RM50 tu macam banyak RM50 tu kan. Selalu orang pergi, tuan-tuan pergi kenduri bagi apa ringgit? Baba ikhlas mak betul. Buat tisu buat dah. Perangai salam cukup kami. Kau tu buka tisu kan. RM2 standard lah kita buat. Pada tak pun RM5. Dia pun RM50. Dia rasa macam banyak dah. Orang tanya, betul ke tuan bagi RM50? Tuan bagi duit kat siapa tu? Betul? Tak ada apa, sikit tu. Dia pun okey, tak apa. Lepas tu anak dia main pula, pengantin tu main, betul ke bagi banyak tu dekat ayah saya tadi?
Betul. Dia mula macam siapa ni? Masuk kereta slow tengok tinggal yang RM50 dalam poket. Tuan-tuan nak telefon tak gamak. Kalau tuan-tuan telefon lah. Telefon lah. Telefon lah tunggu pagi. Tuan Haji, tadi yang sahabat dia tak ikhlas sebenarnya. Pergi balik. Tuan-tuan, kita macam tu lah dengan sedekah. Kadang-kadang tuan Allah nak ambil betul ya tuan. Kita sayang sangat dan tengok sehari duit kita hilang, sehari barang kita hilang. Dan kadang orang tipu kita, scam macam-macam. Ini macam-macam scam kan. Dan orang tipu buat macam-macam. Duit kita hilang betul ya. Daripada duit kita hilang macam tu, baik kita sedekahkan yang kita dapat manfaat dia. Nabi kata takkan kurang sedekah. Bila Nabi kata tak kurang, confirm tak kurang. Confirm takkan kurang. Walaupun nilai value kita tengok dekat bank kita kurang, tapi tetap takkan kurang, sebab Allah akan gantikan dengan nikmat-nikmat yang lain yang jauh lebih bernilai. Dan Allah bagi sihat, Allah bagi kekuatan, kebaikan, Allah bagi keluarga sakinah yang tak mampu untuk kita beli dengan wang ringgit. Anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang baik, Allah tak bagi lani, kadang-kadang Allah bagi depan hasil pada sedekah kita. Dan misalnya Syekh Muhammad, waktu usia kita 30 tahun kita sedekah, Allah ganti nikmat tu waktu umur kita 60 tahun. Kita tak tahu. Yang pastinya Allah kata takkan kurang. Antara amalan yang Allah balas awal lagi waktu hidup di dunia adalah sedekah. Tuan-tuan, cumanya sedekah orang beriman dengan sedekah orang bakir. Ada orang yang subhanallah tuan-tuan, memang for real dia nampak Allah balas sedekah tu kat dia. Nampak depan mata dia. Ada seorang kawan saya, dia buat rumah 1000 biji rumah. Saya ada semua 1000 biji rumah perumahan. Saya kata, abang buat loan bank mana ke nak buat ni kan, finance ni projek. Kata dah, saya tak buat loan. Buat macam mana? Saya buat loan dengan Allah kan. Boleh, kuatnya Zemak. Kita kata, oh dahsyat dia Zemak. Buat loan dengan Allah. Buat loan Allah macam mana? Sedekah Ustaz, sedekah Ustaz. Ustaz sedekah, dia balas balik. Allah Ustaz sedekah, dia bagi balik. Allah sedekah, dia bagi balik. Ada orang dia nampak macam ni. So, ada seorang usia umur 25 tahun usia dia sales dia sebulan 1 juta. Orang tanya kat dia, apa yang dia buat? Dia kata sedekah Ustaz. Masuk masjid, tengok duit mana yang paling, note mana yang paling besar sekali, ambil duit paling besar tu masuklah dalam tabung. Tak cukup, tak sempat 2 minggu Ustaz, Allah akan bagi balik. Ada orang yang nampak macam tu. Kan? Saudara semua. Maka ini menjadi motivasi dia. Sedekah lagi sebab dia nampak dia sedekah, dia dapat sedekah. Dan ada orang dia sedekah sebab dia nak jadi macam orang tu. Waktu Nabi SAW cerita tentang 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Nabi cerita tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa hisab. Nabi kita, ada satu umat tu, aku tengok ada satu Nabi tu pengikut dia 10 orang. Ada satu umat tu pengikut dia seorang. Ada satu Nabi pengikut dia tak ada pengikut. Ada satu Nabi ada ramai pengikut dia, itu Nabi Musa. Ada Nabi yang ramai kaum dia, itu umatku. Itu umatku kata Nabi SAW. Daripada kalangan mereka ada 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab. Kita ramai-ramai ni umat Nabi Muhammad daripada dulu sampai yang akan bangkit kat kiamat, 70,000 je yang akan masuk syurga tanpa hisab. Kan? Bila sahabat dengar kata Nabi kata macam tu, masing-masing pun dah macam cuak, macam tak cuak. Aku ni masuk ke dalam tu, siapa orang tu, siapa yang masuk dalam tu. Masing-masing pun takut dia tak termasuk dalam kelompok orang masuk syurga. Dalam duk tu ada seorang angkat tangan, Rasulullah, boleh tak doakan saya masuk dalam kelompok tu? Dia minta. Rasulullah kata apa? Kamu termasuk daripada kalangan mereka. Oh, lega, sonok. Oh, tapi Rasulullah, saya kamu termasuk kalangan mereka. Allah, lega, sonok. Sebab termasuk daripada kelompok orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Tiba-tiba ada seorang lagi di belakang. Rasulullah, boleh tak doa saya masuk daripada golongan mereka? Sama macam doa orang pertama ni kan. Nabi kata apa? Ukasyah telah mendahului kamu. Yang doa tadi nama Ukasyah, yang awal tadi ni. Dia kata Ukasyah telah mendahului kamu. Maksudnya orang kedua tak dapat doa macam orang pertama tadi. Pasal apa? Pasal orang pertama tadi dia minta tu sebab iman.
Bila Nabi cerita-cerita macam tu, dia percaya sungguh dan dia takut sungguh, maka dia minta atas percaya daripada Nabi SAW. Orang kedua pasal apa? Sebab dia nak tiru orang pertama. Faham ni? Kita ni dalam ramai-ramai kita ni, kita akan sedekah. Ada orang bersedekah atas iman dia kepada Allah. Kalau sedekah, ada orang main, dia sedekah, ada semua. Bagi. Dia beriman sungguh atas janji Allah. Ada orang, dia sedekah pasal dia tengok ada orang dapat kelebihan daripada sedekah. Dia tengok orang ni kaya dengan sedekah, dia ni tengok orang ni sembuh dengan sedekah, dia ni tengok orang ni dapat nikmat dengan sedekah, orang ni dapat pergi haji disebabkan sedekah, orang ni macam-macam dia dapat. Oh, aku nak sedekah pasal aku nak dapat kelebihan macam orang tu. Maka dia tetap akan mendapat ganjarannya, tapi nilai dia tak sama macam orang pertama tadi yang sedekah kerana Allah. Faham tak ni? Tuan-tuan, mari kita tengok berapa kelebihan daripada sedekah. Yang pertamanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan yang pertama, lepas tu saya pesan dia, kadang-kadang kita ni buat ada kita nakai sikit, nakai cari rezeki, dia nakai, dia mipu, dia rasuah, dia buat benda tak bagus lah, dia dapatlah duit tu. Lepas tu dia nak cuci duit tu dengan sedekah. Dia faham ni? No such thing. Tak ada disebut sebagai nak cuci harta haram dengan sedekah. Bila dia haram, dia takkan jadi halal dengan sedekah. Ingat tu elok. Nah, Nabi sebut innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sungguhnya Allah itu baik dan Allah tak menerima melainkan yang baik-baik je. Ya, ada panggil kita macam tu. Nampak? Yang ni Ustaz, yang saya nak bagi ni duit syubhah. Yalah, duit syubhah lagu mana? Deal hari tu Ustaz nak close dia tu. Depa nak dia ulung sikit-sikit, saya dapat sikit ni. Saya nak clear, nak bagi bersih-bersih. Nak tu bukan, dia tak boleh jadi gitu. Dia tak boleh cuci macam tu. Faham tak? Dalam solat Jumaat. Sebab ada orang yang dia bersedekah dengan harta yang haram. Bila dia sedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperoleh segala kebaikan kecuali azab kerana memberi sesuatu yang haram pula kepada orang lain. Dia ambil benda haram, dia sedekah kepada orang lain. Dia ambil yang haram tu, dia bagi yang haram tu kepada orang lain. Dalam riwayat sebut bahawa dalam neraka Jahannam ada sebuah rumah yang bernama Baitul Huzni, yang disediakan oleh Allah kepada orang yang bersedekah daripada harta yang haram. Kita tu ingat tu elok. Saya lihat semua tuan. Di dalam nak sedekah, pastikan apa yang kita sedekah sumber yang halal. Itu syarat. Yang pertama, kelebihan daripada bersedekah, dia akan menghapuskan dosa-dosa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah, Nabi SAW sebut, inna sadaqatun, sesungguhnya sedekah itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tudfi'ul khati'ata, akan memadamkan dosa-dosa seperti mana air memadamkan api. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kita ada banyak dosa, sedekahlah. Saya duk cadang tuan-tuan, cari waktu pagi untuk sedekah. Waktu pagi ni ada dua malaikat atimai. Dua malaikat ni dia akan doa kat kita. Satu malaikat dia kata, ya Allah, engkau gantikanlah yang lebih baik kepada orang yang sedekah. Jadi dia doa, malaikat doa ni tuan-tuan makbul doa dia. Dia minta supaya siapa yang sedekah Allah ganti balik. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli alaihi, malaikat yang kedua kata apa? Ya Allah, engkau hancurkanlah, engkau musnahkanlah harta orang yang kedua. Muslimat balik rumah sagi, pi cari satu bekas tapawai, kuih samprik raya itu,
Yang kita beli kuisan perik raya itu online kan, yang makan sendiri. Orang tak main rumah kita, PKP siapa nak main? Beli kuisan perik makan sendiri sampai habis, cerah anak-anak. Nah, sampai sebelum raya, habis sebelum raya lagi kuih tu. Tuan-tuan, bersih tabung tu elok-elok kan, tebuk dekat kepala, dekat atas dia ni, kat tudung dia tu, tebuk besar sikit, bagi boleh masuk duit tapi tak boleh keluar balik. Luas sangat gitu, korang keluar balik. Mana tebuk elok-elok kat atas tu, kemudian seal dengan selotip tebal-tebal sikit, kali harap dengan lelaki kita ni. Lagi dia main duit tak cukup bulan mau tak cukup apa, tak cukup duit apa hujung bulan mau dia korek duit tu. Si elok sikit, tulis tu sedekah subuh. Tulis sedekah subuh. Setiap hari muslimat main di rumah kan subuh kan. Ambil duit masuk dalam tabung tu setiap hari masuk. Penuh tabung tu, mai kat masjid ke, mai kat surau ke, siapa-siapa nak pakai ke, nanti ada madrasah mana nak pakai ke apa sebagainya, guna duit tu untuk sedekah. Jangan syarat, jangan ambil balik duit tu. Kita niat kata kita bagi tu, kita bagi dah. Bukan duit kita lagi dah. Kita bagi sedekah subuh. Tuan-tuan yang main masjid, main bawa setiap hari pergi masjid bawa duit. Bukan RM1 lagi dah. Dah lah tuan-tuan, RM1 berpuluh tahun dah. Ni sampai biru je mata JK masjid duk kira duit dah. Dah lah gulung macam rokok daun tu, berkecil sampai macam tu. Ada tepuk aja kuat masuk tabung tu. Bukan main yang tepuk, RM1 masuk. Nah, lah RM5, RM10 kan. Kalau RM10 tuan-tuan, sebulan baru berapa? 360. Baru RM300. RM300 ya tuan-tuan. Itu pun takkanlah nak masuk syurga Firdaus dengan RM300 tu ya. Ya nak masuk takkan nak masuk syurga Firdaus dengan RM300 tu ya. Faham tak? Mahal syurga ni tuan-tuan. Takut apa? Takut habis duit. Dah Allah kata tak habis. Takut apa? Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha cerita kisah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha ni tuan-tuan. Dia satu hari dia dapat satu duit. Dia dapat satu jumlah duit 1,000 dirham ataupun 10,000 dirham orang bagi dia. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia dapat duit 100,000 dirham ni, 10,000 dirham ni. Satu dirham RM20. Nilai satu dirham lebih kurang RM20. Seekor ayam nilai dia. Kan? Dia dapat tu duit tu, alhamdulillah, terima kasih. Tahu apa dia buat? Dia pi dekat tempat orang miskin. Pi cari tempat orang miskin, ustaz bagi. Bagi sampai habis. Padahal hari tu dia tak ada benda nak buka puasa pun. Tak cerita dia ni. Kat rumah dia tu ada orang main, adalah duit sikit. Adalah sikit makanan, ada sikit duit. Orang duk main. Assalamualaikum. Ya apa ni Ustaz Syamad? Apa ni? Wahai Aisyah, ada tak apa sikit makan, ada apa? Ambil ada. Dia bagi sampai habis. Kemudian kata, "Loh, tak ada apa nak makan hari ni, bagi semua kat orang dah." Tak apa, puasa lah hari ni. Tu saya nak Aisyah. Dia bagi sampai tak ada apa, ya. Tak apalah, aku puasa lah hari ni. Waktu orang bagi dekat dia puasa, tak ada benda apa nak makan. Orang bagi kat dia 1,000 dirham tu, 10,000 dirham ni tu. Dia pergi terus seronok pergi bagi. Bagi. Kemudian orang kata dia, "Aisyah, kamu bagi semua ke?" Kata, "Loh, baru perasan kata bagi semua habis." Lepas tu, kamu nak pasal apa tak simpan sikit untuk kamu beli buka puasa? Dia kata, "Awak tak peringat tadi, seronok duk bagi tu sampai tak tahu," kata dia tak simpan bahagian dia sikit untuk dibuka puasa. Tu nak cerita orang punya beriman sungguh-sungguh dengan sedekah. Pasal apa dia sanggup bagi macam tu? Sebab dia tahu dia takkan miskin dengan sedekah. Sayyidina Abu Bakar, dia boleh sedekah seluruh harta dia. Semua harta dia sedekah. Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, semua harta dia sedekah. Dan kita tak baca sejarah Sayyidina Abu Bakar jadi miskin lepas itu. Ada? Tuan-tuan, dia ada seorang berjumpa dengan Syekh
Mutawalli Sya'rawi. Saya jumpa Syekh, saya ni orang dunia ke orang akhirat? Saya ni orang jenis orang dunia ke jenis orang akhirat? Macam tuan-tuan rasa tuan-tuan jenis orang dunia ke jenis orang akhirat? Kita tak tahu kan. Orang akhirat ni jenis orang ibadat banyak, dia dapat habuat akhirat ni tuan. Dia jumpa Syekh, dia kata, Syekh, saya ni orang dunia ke orang akhirat? Syekh kata, saya tak tahu kamu orang dunia ke orang akhirat, saya tak tahu. Tapi saya nak bagi satu contoh ni. Tengok contoh ni. Kamu ni daripada sini kamu boleh tahu kamu ni orang dunia ke orang akhirat. Mari kita tengok contoh ni dan tengok kita ni orang dunia ke orang akhirat. Ni kata, kalaulah satu hari orang mai bagi dekat kamu 10,000 dirham. Tukar masa kita lah, senang kira, 10,000 ringgit. Tuan-tuan duduk saja-saja, duduk basuh kereta kat bawah ni. Basuh kereta, satu hari basuh kereta, tak ada seorang mai berhenti kita. Assalamualaikum. Kita bilang, Waalaikumsalam. Tuan ni siapa? Dia kata kita, Encik ni nama siapa? Tanya kita. Kita pun abang lah. Oh, nama saya Zainuddin, contoh. Ada Zainuddin ni? Tak ada kan? Dia kata, oh, nama saya Zainuddin. Oh, okey. Cik Zainuddin ni? Oh, ya Allah, betul dah ni. Betul dah tuan ni. Betul dah tuan ni. Kata, ni siapa ni? Siapa ni? Saya ni, Allah Muhammad Syamad, semalam saya bermimpi. Saya berjumpa dengan lawyer Sulaiman Akhlaq. Yang tu saya pun buat cerita lah. Ni, saya terjumpa dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kata apa? Terjumpa dengan ni. Dia kata, dia suruh mai bagi dekat tuan 10,000 ringgit ni. Kita duk basuh kereta tak apa ni? Bagi apa? 10,000 ringgit. Tuan, duit apa ni? Ambil je tuan. Saya tak tahu duit apa, tapi tuan ni rezeki tuan duit ni. Ambil lah. Seronok lah. Seronok lah ni. Kalau dapat 10,000 tu, duduk saya dapat 10,000. Seronok lah. Ni faham ke tak faham kita tanya apa ni? Seronok lah. Siapa tak seronok dapat 10,000? Dia ni dapat 10,000. Oh, insya-Allah 10,000. Oh, alhamdulillah, ya Allah, masya-Allah, ni rezeki Allah bagi Allah. Makasih nah. Maksud dia pun pergi start kereta pergi. Kita pun balik rumah kita 10,000 ni duduk macam duduk macam oi. Macam tiba-tiba rezeki main ni. Tak meja bini kita pun kata apa? Tu abang duit apa tu banyak tu? Tak tahulah orang tu main-main bagi kat saya 10,000 ni. Isteri kita pun seronok lah. Seronok lah tuan-tuan. Dia lah. Salih saya maklum. Tuan-tuan, tengah-tengah duduk seronok apa masuk mandi pun semua duk ingat nak pergi bank. Dia ingat nak pergi bank, nak pergi masuk duit tu kat bank lah. Elok turun kat tangga, tuan-tuan ada orang tegur tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan ni nama siapa? Tanya kita. Kita buat apa? Nama saya Zainuddin. Tuan lah. Sudah kita. Ni apa cerita pula? Siapa nak bagi duit pula ni? Kita, tuan lah. Apa dia? Dia kata, saya mimpi orang suruh mai jumpa tuan semalam. Saya ni dalam keadaan yang susah teramat sangat. Saya minta tolong pada Allah, minta semayang, dan semalam saya mimpi mai jumpa tuan untuk minta 10,000 ringgit pada tuan. Faham tak ni? Saya nak tanya, bagi 10,000 ringgit kat dia tu, seronok tak macam kita dapat 10,000 ringgit tadi yang orang bagi kita? Nampak ikhlas apa jawab mai? Mana ada seronok? Kalau seronok tu pelik kan? Tapi orang beriman, dia mesti seronok. Tak pasal apa? Duit tu bukan duit dia pun. Tadi dia tak ada pun 10,000 ringgit tu. Tidak. Dia bukan duit dia pun. Tuan-tuan, dan kalau bukan duit dia, senang tak patut dia bagi ke orang? Senang sangat tak dia bagi. Dan dia bagi ke orang tu, Allah ganda pula dengan 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'an sanabila fi kulli matin baitu habba. Mendingan remah kamu infak jalan Allah seperti satu benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji.
Tak pasal-pasal dapat kalau RM1 dapat RM700. Kalau kalau 100 dapat RM7,000. Kalau 1,000 dapat RM700,000 kan. Tiga aku kira ni apa banggu je ni. Kalau 10,000 dah berapa? Banyaklah. Dia dah ni betul-betul teruk juga makanya ni. Tuan-tuan, subhanallah, free lah. Free je dapat nikmat, dan Allah kata Allah akan ganti dengan lebih baik. Tapi nak bagi rasa je lah. Yang kurang sikit boleh, kurang sikit. Berapa anak tu? 10,000 lah. 5 boleh, 5 kita kongsi dua. Allah. Tu maksudnya kita apa? Nilai pada situ kita tahu kita masih terikat dengan. Kalau duit tu duit kita susah-susah payah, kita kata macam awal tadi yang Allah katakan, aku buat ni semua atas akal aku, atas kecerdikan aku. Tapi tak pun, bukan kita bukan pasal itu pun, kita dapat free je. Itulah hakikat dia, tuan. Nak tengok kita ni attach ke mana. Allah SWT Rabi'atul Adawiyah. Satu hari ada dua orang ulama main, dua orang ahli abid main nak tengok Rabi'atul Adawiyah ni hebat dia lagu mana. Pergilah ke rumah dia, masuk rumah dia. Bila jumpa, bila main rumah, layan tetamu lah. Dia pun hidang roti, bergelak roti, Salih alaihi Muhammad. Gaya nak bergelak roti dekat dua orang tetamu dia tu, daripada ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun pergi tengok. Ya, nak apa? Saya ni lapar sangat, tak ada makanan. Lapar sangat-sangat. Nak minta makan sikit boleh? Roti yang nak bagi kat dua orang tadi ni tak jadi. Pergi bagi dekat orang susah ni, ambil makan. Orang dua orang ni terkebir-kebir, kami mai dulu. Kami mai dulu, patut bagilah kami makan dulu sikit pun tak apa, ni bagi kat dia tu semua. Tak apalah, Ustaz. Duduk tak berapa lama, sembang-sembang, lepas tu ada orang main. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan, ni ada bos saya, tuan saya bagi roti hadiah. Nampak tak? Dia bagi, dapat balas balik. Tuan saya bagi roti, main. Dia pun kira 1, 2, 3, 4. Banyak roti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak cukup. Dia dah. Tak cukup. Balik. Kawan yang pergi hantar roti pun garu kepala, kan? Balik. Orang dua orang ni macam, orang tu main hantar roti, boleh pergi halal balik pula kan? 9 keping, cukup lah tu kan? Ni balik, sambung. Tak berapa lama patah balik kawan tadi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni tuan saya bagi roti. Sebenarnya kira 1, 2, 3, 10. Ni baru cukup. Terima kasih. Dia pun ambil dan jamu orang ni makan. Dia pun pening kan. Yang dua orang ni pun pening kan. Dia kata, ni apa cerita pula ni kan. Tadi patutnya bagi kami. Dia pun tanya, puan, apa sebenarnya yang berlaku ni? Tadi nak bagi kami makan, boleh tak? Dia bagi orang tu. Kemudian orang tu main hantar 9 keping. Kalau dia tu balik, lepas tu main balik 10 keping. Apa sebenarnya? Dia kata, boleh je nak ambil tadi ni, tapi saja nak bagi pengajaran. Tadi bila aku sedekahkan kepada orang tu, aku yakin bahawa Allah akan balas rezeki. Dia punya keyakinan dia tinggi, sangat tinggi. Dia tahu bila dia bagi, Allah akan bagi balik. Dia punya iman dia tu hebat. Sungguh Allah balas balik. Mai. Lepas tu pasal apa suruh dia balik? Pasal tak cukup gandaan ganjaran yang Allah akan bagi dengan aku memberi sedekah atau membuat kebaikan paling kurang 10 kali ganda. Allah bagi ni 10 kali ganda. Tadi dia buat main 9 keping. Tahu pasal apa? Dia pederas keping kat dia. Kawan yang main hantar dalam yang on the way lapak makan dia dulu. Kat dia dulu satu tu kan, tu tinggal. Lepas tu saja nak ambil tu pun boleh, tapi saja nak bagi pengajaran. Dia ambil, dia top up balik satu, dia main hantar kira 10 tu pun cukup. Nak cerita ada orang imannya sangat hebat. Tak takut. Guru saya dia cerita pengalaman dia waktu dia duduk mengaji kat Mesir, tinggal RM5 dalam poket.
Tak ada duit, ada RM5 tu dalam poket. Dia duduk cerita, kata Allah, duduk teringat kisah bagi sekeping. Tak ada duit bagi, tak ada duit bagi, Allah balas balik. Nak waktu tu nak tengok iman kan tak iman tu lah. Kan? Dia kata, mau ada orang minta sedekah, bagi RM5 tu. Sungguh tak berapa lama dapat balik RM50 dia. Iman antara, faham tak? Kita tak ada kekuatan tu kan. Kita berasa macam kita bagi hilang, kita bagi habis, kita bagi habis. Tak habis. Sampai satu tahap iman. Yang kedua, amalan kita yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Nah, yang pertama, dihapuskan dosa-dosa kita. Kelebihan yang kedua daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedekah, mendapat perlindungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Sebagai Nabi SAW sebut, sedekah dengan tangan kanannya dan dia menyembunyikan amal itu sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini maksudnya bukan sekadar sedekah, diam-diam sedekah. Yang diam sedekah. Ini pun salah satu daripada benda yang menguji iman kita. Kita kadang-kadang mampu untuk bagi banyak, tuan-tuan. Waktu kita bagi RM10, kita tulis hamba Allah. Bagi RM1 tulis hamba Allah, tulis jawi. Ni anak kita main apa tulis jawi, Hamim Ba Alif Allah, hamba Allah. Wow, gamin. Masuk RM1. Pasal apa? Takut orang tahu nama dia, malu. Cuba bos RM10 hamba Allah, bos RM10,000 tulis hamba Allah. Faham ni? Hamba Allah dalam kurungan bu nama dia. Katalah surau ni nak buat apa? Nak pasang kapet ke apa? Nak botol saja. Kan? Mungkinlah satu hari nak botol saja. Pergi elok-elok sikit apa. Buat merah ke apa, cantik sikit. Dan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, lepas tu mintalah collection. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak upgrade surau ni, tuan-tuan berebutlah buat. Nah, berebut botol sebagai elok sikit. Cat balik lawa-lawa sikit. Boleh kaligrafi sikit kat tepi apa. Saya tak tahu aku ada tuan-tuan nak buat surau tempat lain kan. Kan tempat ni lah. Buat sementara ni kat sini kan. Ada ni dewan. Surau tengah buat ke apa? Dua sana surau. Tuan-tuan buat macam cantik bagi. Kata nak buat taus ni berapa? Nak buat taus ni kalau nak buat taus untuk tuan-tuan solat, tuan-tuan berebut sebab setiap orang solat tu tuan-tuan dah sampai pahala kan. Berebut. Ya, saya baru pasang taus dekat madrasah saya. 50,000 pasang taus. Berebut orang bagi. Sebab taus setiap orang semayang tu panjang jalan pahala dapat. Ni. Jadi kita nak pasang taus kita ni kos lebih kurang RM10,000, lebih kurang RM18,000 ataupun RM20,000. Pasang taus elok sikit kan. Kita pun buka kempen war-war. Okey, siapa nak bagi wakaf? Ada salah seorang kita ni, dia pun semangat masa dengar kuliah malam ni. Dan agak-agak boleh tak dia yang nak bagi RM20,000 tu masuk senyap-senyap aja dalam akaun, tak mention apa pun. Dia cuma buat reference kat situ, wakaf taus untuk surau. Siapa nama apa tak tahu, duk diam-diam kat situ. Masuk duit RM20,000. Asal-asal buat gitu. Best tak kalau buat begitu? Ubah soalan sikit tu. Best tak kalau buat begitu? Mana best dengan pi bagi tahu dekat bendahari, bawa duit cash RM20,000 ni, tuan bendahari, Assalamualaikum bendahari, saya nak jumpa Ustaz boleh tak? Jumpa mana? Jumpa kat surau Ustaz, lepas sang itu jumpa dah. Okey, ni duit wakaf saya untuk masjid ni, untuk lantai ni. Nah, RM20,000 ambil. Bendahari tu pun kata apa? Alhamdulillah, lega lah, Masya Allah, terima kasih Tuan Haji. Ya Allah, kami tak tahu dah fikir macam mana. Tuan Haji bagi ni, Allah, lega, seronoknya, Masya Allah. Terima kasih banyak Tuan Haji. Tuan-tuan, yang mana satu best? Tadi masuk dalam akaun, siapa pun tak kata apa, siapa pun tak kata terima kasih. Dengan pergi jumpa dengan bendahari, bendahari kata terima kasih lah Tuan Haji. Cerita ikhlas betul-betul, yang mana yang best? Yang mana best? Best lah orang puji. Macam ni, kalau tak heboh semua orang tahu pun paling tidak bendahari tahu sudahlah. Betul kan?
Yang paling best sekali semua orang tahu lagi best. Main mesyuarat AJK, tak pernah dia main mesyuarat AJK. Hari tu dia main duduk sandak kat tiang tu. Pasal apa? Kod nak dengar bendahari bentang akaun sekali dia nak beritahu kata ada orang wakaf 20,000. Hak dah ni. Sedekah dia diam-diam tuan-tuan, diam-diam senyap. Allah tahu apa Allah nak bagi kita. Tak pasal apa Allah tak bagi kita disebut kat orang apa kita bagi. Tadi antara sebab pasal kita akan mengungkit sifat kita. Lagi kita duk ingat kata kita bagi, lagi tu dia akan duduk dalam hati kita. Dan kalau ada tak kena, kita akan sebut balik. Padahal bila kita bagi bukan hak kita lah, tuan-tuan, dia jadi hak orang lah. Tak bersangkut sikit dengan kita lah. Tuan bagi wakaf, nama pun wakaf. Wakaf maksud apa? Menti. Tuan baca Quran sampai tahu wakaf buat apa? Menti. Maksud bukan lagi hak kita dah. Tak payah sebut dah. Tu hak aku tu lah, ya aku lah yang bagi. Bukan hak kita lagi dah. Nampak ni? Lagi tuan-tuan duk ingat berapa yang tuan-tuan bagi, lagi tu tendensi untuk mengungkit tu ada. Dan Allah sangat benci kepada orang yang mengungkit pemberiannya. Allah cerita macam batu, ada tanah atas batu, hujan turun bersih batu, maksud clear, licin, tak ada apa. Dan Nabi kata apa? Antara 3 orang yang Allah tak mau pandang muka dia dan tak mau buat bincang di akhirat. Tengok muka pun tak mau, bincang apatah lagi. Siapa? Orang yang mengungkit pemberiannya. Dia bagi, dia sebut balik. Tu aku bagi lu ni. Ni. Waktu dia bagi lu, dia AJK surau. Waktu dia pun pasang ni pun beli kapet ni. Waktu beli kapet ni, dia bagi. Dia AJK surau waktu tu. Tiba-tiba mesyuarat agung nama tak lekat. Ni. Pergi kedai mamak depan tu, memang tahu dah tu kapet tu yang mereka duduk semayang tu aku bagi hantar tak. Kalau aku tak bagi tu imam sujud atas lantai, amboi sembang. Padahal selama dia duduk bagi tu pahala sampai tiap-tiap hari, sampai tiap hari tak berhenti-berhenti ni. Daripada hari dia bagi tu, orang start semayang tu pahala sampai orang duduk kuliah, sampai orang baca Quran, sampai orang qiyam bulan Ramadan, sampai sebut saja aku bagi, Allah padam daripada awal dia bagi rezeki. Tak apa. Bukan sekat Allah padam, tak mau tengok muka hang kat akhirat ni. Tak mau bincang yang pasal apa? Ungkit pemberian. Berapa banyak kita buat macam tu, tuan-tuan? Kita duduk depan ni pun berapa banyak kita buat macam tu. Kita sebut balik apa kita bagi. Ya dah, Allah marah. Allah marah. Kawan dia pun dengar. Betul yang bagi? Betul. Semua tu yang bagi ke? RM50 hantar. RM50 je pun. Sembang. Walaupun RM50 tuan-tuan, tapi bila dia melekat di hati kita, kita akan sebut. Sebab tu dengan sedekah lupakan habis. Dengan sedekah tak seringat sesuatu. Saya disebut. Jadi nak perbiar ni, nak biar. Yang ketiga, harta tak akan berkurang tapi makin bertambah. Nabi SAW sebut harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti Allah akan menambahkan kebaikan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dapat membebaskannya daripada siksa kubur. Nabi SAW bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Yang kelima, terdapat pintu syurga hanya untuk orang bersedekah. Nabi SAW menyebutkan, orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka dia akan dipanggil oleh salah satu daripada pintu syurga, hai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika dia berasal daripada golongan orang yang suka mendirikan salat, dia akan dipanggil daripada pintu salat. Yang berasal daripada mujahidin, dia akan dipanggil daripada pintu jihad. Yang berasal daripada golongan orang yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil daripada pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan yang keenam, sedekah akan menjauhkan diri daripada api neraka. Sabda Nabi SAW, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tak punya, maka boleh dengan kalimah thayyibah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ni 6 perkara kelebihan daripada kita bersedekah. Dan bersedekahlah tuan-tuan. Jangan tunggu lagi untuk bersedekah.
manfaatkan sebaiknya harta yang Allah berikan kepada kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia hingga akhirat. Saya ucap terima kasih kepada pihak surau yang sudi untuk menjemput saya. Dan mudah-mudahan sedikit perkongsian ini jadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita seluruhnya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan sebelum saya nak tutup majlis, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, saya tak minta wakaf, tak minta sedekah. Cumanya bila waktu PKP hari itu memang kita ada, mana-mana pun samalah, masjid ke surau pun akan berhadapan dengan, faham kan? Jadi kita nak kena bayar gaji guru lagi, nak kena apa semua, masih macam tu. Dan kami di Darul Faizin, kami sediakan pengajian percuma dekat pelajar tahfiz. Tapi pengajian-pengajian kita sedia percuma aja. Maka kita menanggung. Bila PKP tu memang terkesan lah, gaji-gaji guru sebagainya. Dan oleh demikian kami kami buat jualan susu kambing, Faiz. Susu kambing ni Salih Muhammad, kita perang, kita masukkan kurma, kita masukkan ginkgo biloba. Tujuannya bagi kenyang perut lah. Saat masa saya duduk banyak travel ni, kalau tak sempat makan, tak sempat minum, saya minum susu kambing tu dah kenyang dah, sebab dia ada beras perang kat dalam tu. Dan kami buat jualan susu kambing tu untuk membantu dana pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Jadi saya harap tuan-tuan dapat bantu kami. Paling tidak tuan-tuan bagi saja taklah, tuan-tuan beli, tuan-tuan pun dapat barang dan kami pun dapat sikit manfaat. Yang bersama dengan saya yang buat jualan, ejen kita dekat sini, PU Ramadan dekat belakang tu. PU. Tu yang pakai baju kelabu tu. Jadi insya-Allah dia ejen kita dekat sini. Kalau tuan-tuan rasa macam nak bantu madrasah kami, Kompleks Islam Darul Faizin, ahlan wa sahlan, tuan-tuan boleh dapatkan. Dan rasa sedap, tuan-tuan bancuh, tuan-tuan jangan bancuh dalam gelas, tuan-tuan bancuh dalam cawan saja. Dia saiz dia adalah saiz cawan. InsyaAllah sedap tuan-tuan. InsyaAllah sedap. Anak-anak kita nak pergi sekolah, tuan-tuan boleh bagi minum. Dan jadikan amalan pada setiap hari. Nanti bila habis, tuan-tuan dapatkan balik susu ni daripada PU Ramadan, dia boleh buat penghantaran dan sebagainya lah. Wallahu a'lam. Lagi sekali terima kasih atas perhatian. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.